Selamat pagi, salam sejahtera. Jadi pada kali ini kita akan merungkai apa yang ada dalam tajuk bab 8, iaitu tajuk pemodelan matematik. Okey, dalam tingkatan 5, apa yang kita akan pelajari dalam bab ini adalah pemodelan matematik. Jadi kenapa bab ini diperkenalkan? Ini adalah satu tajuk baru. Kenapa tajuk ini diperkenalkan? Okey, kita tengok. Okey, kenapa tajuk ini diperkenalkan? Okey, pemodelan matematik. Ni saya kena highlight. Okey, pemodelan matematik. Ni dia. Okey, pemodelan matematik diaplikasi dalam pelbagai disiplin. Dalam pelbagai disiplin dalam dunia sebenar. Jadi jurutera menggunakan pemodelan matematik untuk menganalisis laluan trafik di atas sebuah jambatan. Okey, kemudian sistem telekomunikasi. Okey, syarikat telekomunikasi menggunakan pemodelan matematik untuk menentukan harga mengecas pengguna bagi suatu penggunaan perkhidmatan panggilan. Kemudian ahli sains. Ahli sains juga menggunakan pemodelan matematik untuk meramalkan trend pertambahan penduduk dan sebarang penyakit berjangkit untuk menjamin kesihatan manusia sejagat. Okey. Kita tengok apa dia nanti. Okey. Terusnya, tahukah anda pandemik COVID-19 telah melanda dunia pada tahun 2019. Okey, pandemik telah melanda dunia pada tahun 2019. Okey, pihak kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan dalam usaha melandaikan lengkok epidemiologi kes kebolehjangkitan COVID-19 di negara kita. Pemodelan matematik boleh digunakan untuk meramalkan epidemik. Ini adalah pemodelan matematik untuk meramalkan epidemik. Kita tengok apa yang ada sebenarnya dalam ini. Dalam bab 8 ini, ini tajuk dia, pemodelan matematik. Apakah itu pemodelan matematik? Jadi sini kita nak menerangkan, tajuk kita menerangkan pemodelan matematik. Jadi sama-sama kita belajar untuk mengenal pasti apa dia sebenarnya pemodelan matematik ini. Jadi, apakah itu pemodelan matematik? Dunia kita dipenuhi dengan pelbagai soalan penting yang tidak terjawab. Contohnya, adakah kenaikan paras laut akan memberikan kesan kepada negeri-negeri persisiran pantai di Malaysia? Berapakah kos perbelanjaan untuk belajar di kolej atau di universiti dalam tempoh 10 tahun akan datang? Kemudian, adakah jumlah penduduk di Malaysia akan melebihi 4 juta orang? Adakah ciri-ciri mangsa jenayah cyber dapat dikenal pasti dengan mengkaji tabiat seseorang itu melayari internet? Jadi, ini adalah persoalan yang ditanya. Jawapan di sini, jawapan kepada persoalan ini, tengok, jawapan kepada persoalan ini sentiasa dikaji oleh penyelidik. Adakah jawapan kepada persoalan ini dapat dicari? Mungkin dapat dicari. Yang pastinya cubaan untuk mencari penyelesaian memerlukan penggunaan matematik. Kita kena buat unjuran, kebarangkalian melalui penciptaan aplikasi dan perisian model matematik. Dia kena buat, maksudnya
dia kena buat formula. Okey, untuk melihat unjuran. Kena buat formula. Okey, contoh sini satu model matematik ialah hubungan. Okey, hubungan matematik yang menguraikan situasi dunia sebenar. Misalnya rumus ini. Okey, ini rumus apa? I sama dengan P besar. Okey, P RT menunjukkan hubungan antara faedah mudah dengan prinsipal kadar faedah dan masa. Ini contoh pengiraan. Okey. Banyak formula yang seperti ini, maksudnya para pengkaji ini nanti dia akan melihat okey dalam jangka masa, dalam jangka masa, pertambahan penduduk. Okey, contoh pertambahan penduduk. Dia buat okey. Mungkin dalam masa 1 tahun. Dalam masa 1 tahun ada pertambahan N. Okey. Jadi selang 1 tahun mungkin dia akan bertambah 20. Okey, contoh ini. Jadi dia kena buat satu hubungan macam ini. Okey, dalam masa 1 tahun berapa pertambahan, jadi kita buat. Okey, dia kaji adakah ini betul. Jadi ini akan menjadi unjuran. Okey, contoh dalam let's kita ada 20 tahun akan datang. Jadi dia gantilah ini dengan 20 tahun, maka dia akan dapat okey, agak-agak dia tu dapat unjuran yang akan berlaku. Okey. Kita tengok contoh ni tadi. Ini. So, kenaikan paras laut. Mungkin kenaikan paras laut memberi kesan kepada negeri. Okey, kenaikan paras laut. Okey. Dalam satu tempoh berapa dia naik? Naik berapa? Okey, dia akan kaji. Okey, dalam tempoh bulan berapa? Tahun berapa? Mungkin dia akan tengok. Okey. Kos pembelajaran pun sama. Kos pembelajaran. Tengok ni mungkin dia akan naik. Okey, tahun pertama naik 20%. Tahun berikutnya dia akan naik 25%. So, dia akan tengok unjuran tu naik. Jadi dalam masa 10 tahun dia boleh jangka berapa ni penduduk. Okey. Tu. Okey, harap jelas. Kemudian kita tengok matematik pemodelan. Model matematik ialah ini isi dia. Suatu perwakilan bagi satu sistem antara atau senario yang digunakan untuk memberi kepahaman secara kualitatif atau kuantitatif bagi menyelesaikan sebarang ramalan perlakuan masa depan. Okey, contoh kita tengok. Perhatikan masalah di bawah. Okey, bandar A terdapat 40,000 orang penduduk. Diketahui 45% daripada penduduk di bandar itu mengamalkan tabiat mengitar semula botol yang terpakai. Okey, jika setiap orang di bandar itu menggunakan 5 botol plastik seminggu, berapakah botol plastik yang akan dikitar? Okey, soalan ini sering ditanya dalam buku matematik bagi mengukuhkan konsep peratusan. Okey, kita dah belajar dulu dalam peratusan, tapi dalam konsep kita belajar model matematik ini. Okey, jadi hal ini adalah satu contoh dalam bentuk masalah. Jadi masalah seperti ini memberi
memberi semua maklumat yang diperlukan dan kita hanya perlu melaksanakan penghitungan. Penghitungan yang boleh diperoleh. Yang betul. Masalah seperti ini digunakan untuk membantu kita memahami konsep matematik tertentu dan mengukuhkan kemahiran matematik yang penting. Jadi, berapa lamakah yang diperlukan untuk membersihkan? Berapa lama yang diperlukan untuk membersihkan air lautan? Jadi, soalan yang kedua ni, berapa masa? Jadi, dalam permodelan kita menjangka berapa masa. Jadi, kita dah tidak dapat memberi maklumat yang mencukupi untuk menjawab soalan ini. Jadi soalan ini adalah soalan terbuka, jadi kita biasanya mempunyai maklumat yang mencukupi apabila cuba menyelesaikan masalah. Jadi permasalahan dunia memerlukan kita menggunakan pengetahuan matematik dan kreatif untuk menyelesaikannya. Jadi pemodalan matematik adalah penting untuk menyelesaikan soalan terbuka. Jadi dalam soalan yang terbuka ni, yang pertama kita mesti ada 6 langkah di sini. Yang pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Jadi kena buat kajian. Kemudian membuat andaian dan mengenal pasti. Membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Apa yang mempengaruhi? Contohnya tadi kadar pertambahan penduduk. Kadar penambahan penduduk, apa yang mempengaruhi? Pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Ini dalam sains awak dah belajar. Kemudian mengaplikasikan matematik dan menyelesaikan masalah. Kita sesuaikan apa yang kita boleh lihat, sama ada kita nak darab ke, nak tambah ke. Kita cuba aplikasikan matematik berdasarkan unjuran yang kita dapat. Kemudian menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. So bila kita dah mengaplikasikan matematik, kita menentukan. Kita tentukan berdasarkan masalah yang kita dapat, kita masukkan formula, cuba kira berapa kali dan beberapa contoh yang kita cuba kira adakah dia betul. Kalau sah, maknanya kita boleh gunakan model matematik yang kita buat tu. Dan memurnikan model matematik yang ni setelah kita buat kajian. Kita melihat, kemudian kita buat kajian sebenar dan kita murnikan model. Kemudian last kali kita membuat laporan dapatan. Kita buat pembentangan. Membuat pembentangan. Ini dia proses kerja. Pemodelan boleh diringkaskan seperti berikut. Masalah dunia yang dihadapi. Selepas masalah dunia, kita mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Kemudian membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah dan mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Lepas itu menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Seterusnya memurnikan. Kemudian kalau tak boleh, belum puas hati lagi, kita ulang balik. Kemudian seterusnya membuat laporan. Yang di sini kita boleh ulang balik. Ulang balik apa yang berlaku. Masalah dunia. Masalah sebenar dunia ni. Pasar raya yang terletak jauh dari rumah anda mungkin menjual sekampit beras dengan harga yang lebih rendah daripada pasar raya yang berdekatan dengan rumah anda. Adakah berbaloi jika anda memandu ke pasar raya yang lebih jauh dari rumah untuk membeli 2 kampit beras yang lebih murah? Masalah mudah yang ni awak kena selesaikan. Jadi harga sekampit beras
harga sekampit beras 10 kilo dan kos petrol. Itu kita kena pertimbangkan. Okey. Contoh, kalau harga sekampit beras yang ni RM40. Kemudian kos petrol, okey, pergi balik RM10. Kos petrol pergi balik RM10. Okey, kalau sekampit beras 40. Kita tentukan kedudukan pasar raya yang jaraknya masing-masing berbeza. Okey, yang ni jarak dekat. Okey, satu lagi ni jauh. Okey, A, B. Kita tengok, yang jauh tu harga RM40 sekampit. Kos RM10. Okey, kalau beli dua, awak darab 2, awak dapat RM80. Tambah kos jumlah 90. Okey. So, manakala yang ini harganya 50. 45 lah. Okey, 45. Harga 45. Kos awak pergi balik RM5 saja. Okey, kos pergi balik RM5. Kalau 45 darab 2 kampit. Dua kampit jadi 90. Kos pergi balik RM95. Jadi jumlah 95. Ya, carikan maklumat. Maksudnya di sini kalau awak tengok, so, kalau awak tengok ini mana lebih berbaloi kalau awak nak beli. Okey, kalau kita tengok daripada pengiraan saya di sini, okey, yang ni 90, yang ni 95. Jadi kalau rasa lebih berbaloi, awak pergi jauh, awak dapat 90. Awak pergi dekat, awak dapat 95. Okey, dari segi masa, awak kena pertimbangkan dari segi masa. So, masa awak pergi sini berapa? Habis semua masa awak pergi sini berapa? Okey, kita menilai lah. Di sini kita menilai. Okey. Jarak. Di sini kita pertimbangkan jarak setiap. Okey, jarak, kemudian harga petrol semasa, kadar penggunaan petrol dan sebagainya. Okey, dan sebagainya dari segi masa. Kalau sekadar nak berjalan-jalan, okey, awak nak beli, bolehlah. Tapi kalau nak menjimatkan masa, ini walaupun dia ada mahal sikit RM5, jadi awak jimatkan masa untuk awak pergi balik. Okey. Seterusnya, membuat andaian. Okey, di sini kita membuat andaian. Okey, masalah yang sama tadi. Pasar raya A dan pasar raya B berada pada suatu garis lurus. Okey, memandu kereta semasa ke pasar raya. Okey, membeli bilangan kampit dan cap beras yang sama di pasar raya A dan B. Okay, kemudian mengenal pasti masalah. Okay, jarak. Yang pertama jarak. Kemudian P, harga sekampit beras untuk RM10, 10 kilo di pasar raya A. Harga sekampit beras 10 kilo di pasar raya B. Kemudian kadar penggunaan petrol. Kadar penggunaan petrol dalam kilometer per liter. Kemudian bilangan kampit yang akan dibeli. Ini perkara-perkara yang kita kena tengok. Okay, harga. Kemudian beza harga dalam RM. Okay, bagi yang dibayar bagi membeli
beras 10 kilo di pasaraya B dan berbanding dengan pasaraya A, dan T, beza kos petrol dalam RM yang digunakan dalam perjalanan berbanding pasaraya B berbanding pasaraya A. Kemudian mengaplikasikan masalah dan ini dalam matematik. Yang ni kita kira. Macam tadilah kita buat kiraan ringkas. Kalau dalam buku ni dia pertimbangkan sekampit beras. Pasaraya A harga RM25.95, pasaraya B RM23.99 untuk 10 kilo. Kemudian katakan bilangan beras yang akan dibeli ialah 2. Harga yang perlu dibayar. So ini pasaraya A, pasaraya B. RM51.90 dan pasaraya B RM47.98. Jadi dengan membeli beras di pasaraya B, seorang itu dapat menjimatkan. Ini yang dia dapat jimat lah dalam pasaraya B. Kemudian B dah menang. Kita pertimbangkan lagi jarak. Jarak dari pasaraya A dengan pasaraya B ialah 6 km. So kadar penggunaan petrol dalam sebuah kereta lebih kurang 17.6 km per liter. Jadi harga petrol semasa ialah RM2.08. Yang ni dia kira dalam 6 km, tengok apa beza. Maksudnya 6 bahagi dengan 17, so kita akan lebih 0.341 liter. Di kos petrol bagi 12 km pergi balik, jadi darab 2. Kos petrol jadi dapat RM1.42. Dan RM1.42. Dia akan jimat berapa? So jadi wang yang dapat dijimatkan ialah RM3.92 tolak dengan RM1.42. Dia akan dapat penjimatan RM2.50 apabila membeli 2 kampit beras. 2 kampit beras 10 kilo di pasaraya B. So ini pengiraan dia. So, maksudnya dia boleh pergi ke pasaraya B walaupun dia ada jauh sikit, tapi masih ada penjimatan di situ sebab dia nak membeli yang lebih murah. Itu contoh penyelesaian dia. Kemudian menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Jadi dalam masalah berkenaan ni dia akan buat model matematik. Yang ini adalah model matematik, dia buat formula. Dalam pengiraan tu tadi. Tengok S tu apa? S harga beras A tolak beras B darab dengan N. Maksudnya harga S, kemudian T sama dengan S M darab H bagi 2. Maksudnya di sini jika S besar daripada T, maka adalah jimat untuk membeli beras di pasaraya B. Oleh itu kita wajar memandu ke pasaraya B. Jika S kurang atau sama dengan T, maka tidak seharusnya memandu ke pasaraya B untuk membeli beras. Ini pengiraan dia tadi. Ini penjimatan dia. Maksudnya kita formula lah. Ni dia buat formula. Oleh itu S besar pada T, maka adalah lebih jimat untuk membeli beras di pasaraya B. Maka kita harus memandu ke pasaraya B. Oleh itu model matematik tersebut untuk menangani masalah dapat menangani masalah berkenaan. Jadi pada model yang dibina, penorakan lanjutnya boleh dibuat.
Okey, penerokaan lanjutnya boleh dibuat. Ni kita boleh gantilah dengan nilai lain. Okey. Ini pengiraan, jadi maksudnya daripada masalah itu kita kena buat satu pengiraan formula, kemudian kita kena pastikan dan menentukan sah formula tu. Kalau betul wajarlah. Ini contoh pengiraan matematik, model matematik. Okey. Kemudian refleksi tentang model. Refleksi tentang model dan persoalan yang boleh dibuat, yang boleh ditimbulkan adalah seperti berikut. Okey, yang boleh ditimbulkan adalah seperti berikut. Okey, adakah jawapan yang bernilai negatif boleh diperolehi? Okey, adakah yang boleh negatif? Kadang-kadang boleh dia perolehi, tapi kita tengok keadaan lah. Adakah andaian kita relevan dan boleh dipertahankan? Soalan itu. Adakah model ini mengikut andaian yang dibuat? Adakah terdapat andaian lain yang perlu dibuat? Okey. Kalau ada, kita kena buat. Bagaimana jika andaian kita tidak betul? Bagaimana hal ini memberi impak kepada jawapan? Bagaimana jika senario yang dibuat bagaimana jika senario yang dibuat yang diberi berubah sedikit? Adakah keputusan yang diberi ini yang diambil berubah banyak atau sedikit? Sejauh manakah perubahan ini mempengaruhi keputusan? Jadi yang ni kita kena buat sentiasa buat kajian ya. Kalau dia ada berubah, kita kena tengok balik model yang kita buat. Kemudian, adakah model ini masih sah apabila kita menambah dan mengurangkan nilai pemboleh ubah? Misalnya jika semua pemboleh ubah dikekalkan tetapi mengurangkan S, iaitu jarak. Jarak pasaraya A dengan pasaraya B, adakah nilai T akan berkurangan, iaitu beza kos petrol yang dibayar bagi perjalanan ke pasaraya B berbanding pasaraya A. Refleksi ini membolehkan kita memikirkan keperluan memurnikan lagi. Memurnikan model ini, model matematik. Ini andaian yang kita buat. Kita murnikan, kita kena lukiskan betul-betul jarak dia berapa, kilometernya berapa. Andaian kita buat lokasi. Pasaraya A dan pasaraya B berada pada garisan lurus seperti yang dikaji. Jika lokasi ketiga-tiga tempat ini tidak terletak pada garis lurus, bagaimanakah dia memberi impak kepada modal? Ini kita kaji balik. Kita murnikan. Kemudian melaporkan dapatan. Melaporkan dapatan menggunakan simbol rajah melaporkan dapatan jika perlu. Simbol dan rajah yang digunakan untuk menggambarkan kes keseluruhan proses pemodelan sehingga mencapai dapatan yang dikehendaki. Setiap model mempunyai kekuatan dan kelemahan yang penting. Model itu dapat mengenali kekuatan dan kelemahan itu dalam laporan. Kena buat laporan lah. Kita telah melihat proses pemodelan dilakukan dengan menggunakan satu contoh di atas. Jadi perlu ditegaskan bahawa kita boleh menggunakan contoh ini sebagai satu template penyelesaian kepada masalah lain. Jadi menyelesaikan masalah melalui pemodelan matematik. Setiap individu dan kumpulan mempunyai idea, kemahiran, persepsi yang berbeza. Jadi soalan terbuka seperti ini kemungkinan menjana model yang berbeza. Jadi lain orang, lain cara pemikiran, jadi lain cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi mungkin akan dapat model yang berbeza.
Okey. So ini contoh. Jeremy mempunyai RM4,000 di Bank Bunga Raya. Dengan kadar faedah mudah 1.5% setahun. Jadi Jeremy ingin membeli seunit komputer dengan harga RM4,455 melalui hasil simpanannya. Berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy? Kenal pasti dan definisikan masalah dalam persoalan di atas. Tentukan andaian yang perlu dibuat dan kenal pasti boleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Dalam masalah ini kita mengenal pasti prinsipal dan kadar faedah. Jadi faedah yang diamankan ialah amount yang Jeremy perolehi selain 4,000 untuk membeli komputer. Jadi kita perlu mencari tempoh simpanan. Menggunakan formula, ini formula kadar faedah menjadi tidak sah. Jika tidak, menjadi tidak sah. Jadi kita perlu mengandaikan harga komputer tidak berubahlah. Apabila Jeremy berjaya mengumpul amount wang yang diperlukan. Jadi boleh ubah di sini ialah I untuk faedah, P untuk prinsipal, R untuk kadar faedah dan T untuk masa. Ini formula. Kemudian latihan. Latihan 8.1a. Jadi cuba selesaikan latihan ini. Ini dalam latihan 8.1a. Cadangan jawapan yang ada di sini. Dalam perjalanan sebuah bot ke hulu, 2 tempat di tebing sungai mengambil masa 6 jam perjalanan. Mengambil masa 6 jam perjalanan. Jadi perjalanan balik ke hilir sungai masa S. Jadi jika kelajuan arus sungai ialah 2 km per jam, berapakah kelajuan bot itu di atas air tenang? Dikenal pasti dan definisi masalah. Kenal pasti dan definisi masalah. Jadi masalah di sini adalah mengetahui kelajuan air. Mengetahui kelajuan air. Di tebing sungai, jadi kita perlu mencari kelajuan di air tenang. Kemudian tentukan andaian yang perlu dibuat. Jadi andaian yang perlu dibuat adalah kelajuan air dan kelajuan bot tidak berubah sepanjang masa. Sehingga kelajuan dia sama saja. Kemudian kesan geseran permukaan bot dengan air dan rintangan angin boleh memberi kesan kepada kelajuan sebenar bot yang diabaikan. Kemudian
pem boleh ubah. So di sini tengok pem boleh ubah. Pem boleh ubah. V adalah kelajuan, T adalah masa perjalanan dan S ialah jarak. Kemudian dalam soalan 2, secara berkumpulan, baca soalan dalam ni. Ini anda baru sahaja menamatkan pengajian ijazah. Dalam bidang pemasaran dan ditawarkan kerja sebagai eksekutif di sebuah syarikat. Dua buah syarikat berbeza. Syarikat A terletak di halaman anda, kampung halaman, dan menawarkan gaji permulaan yang lebih rendah. Dan kenaikan gaji tahunan lebih rendah berbanding syarikat B yang letak di ibu kota. Pilih hanya manakah berbaloi. Terangkan cara anda menggunakan proses pemodalan ini untuk menyelesaikan masalah di atas. Okey, di sini awak kena bincangkan. Okey, dari segi kos sewa rumah, kos minyak, tol dan lain-lain, kos hidup kena pertimbangkan. Okey. Jadi kita kena fikir secara logik. Kalau di kampung halaman, apa kekangannya kita, apa kelebihan kita. Kalau di kota, apa kekurangan, apa kelebihan. Itu yang kita kena bincangkan. Kemudian kita kena buat suatu pengiraan lah. Pengiraan, okey, ada apa keuntungan dia, berapa untung. Kalau pemodalan dia lah, kita kena buat pemodalan. Kemudian kita kaitkan dengan pemodalan matematik. Okey. Ini boleh bincang secara berkumpulan. Okey, boleh cari maklumat. Okey, cari maklumat dalam internet. Okey, jadi itu saja untuk hari ini 8.1a. Okey, semoga dia memberi manfaat kepada anda. Sekian, terima kasih.